sejagat ini apabila masyarakat dunia boleh untuk hidup dalam keadaan yang selamat dan sejahtera dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Ini secara mudahnya untuk kita faham apa itu maksud keamanan sejagat. Kedua, apa pula yang dimaksudkan dengan kestabilan politik? Kestabilan politik ini adalah berkaitan dengan cara urus tadbir sesebuah negara. Dan bila kita bercerita tentang politik yang stabil, kita boleh pecahkan kepada dua. Pertama, dari aspek domestik ataupun politik dalam sesebuah negara, apabila tadbir urus itu dilaksanakan secara adil dan berintegriti, ini keadaan kestabilan politik domestik. Dan untuk kestabilan politik di peringkat antarabangsa, apabila sesebuah negara boleh untuk menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara lain, ini adalah keadaan kestabilan politik di peringkat antarabangsa. Apa pula yang dimaksudkan dengan kestabilan ekonomi? Tuan yang dipertua, ekonomi yang stabil ini apabila di sesebuah negara kita boleh untuk memberikan keperluan asas kepada rakyat dengan baik. Dan yang kedua, ekonomi sesebuah negara itu dapat dijana dengan baik. Ini secara asasnya maksud fasa-fasa perdebatan yang perlu untuk kita faham dalam Dewan Perdebatan. Maka, untuk kita menentusahkan benar ataupun tidak, apabila kestabilan politik ini lebih penting daripada kestabilan ekonomi, lebih penting hari ini kami akan tunjukkan kepada anda bagaimana kestabilan politik ini yang akan menentusahkan kestabilan ekonomi sesebuah negara. Dan tanpa kestabilan politik, akhirnya ekonomi sesebuah negara tidak akan ke mana-mana dan akan menjejaskan keamanan global ataupun sejagat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa dengan perwakilan pembangkang? Anda perlu tunjukkan dalam Dewan Perdebatan hari ini, walaupun negara ini mempunyai kestabilan politik dan tidak mempunyai kestabilan ekonomi, mereka masih boleh untuk menjaga keamanan dunia warga dewan sekalian. Dan yang kedua, mereka menunjukkan kepada kita bagaimana walau hanya bergantung kepada kestabilan ekonomi, keamanan dunia masih boleh untuk kita jaga tanpa perlu ada keamanan ataupun kestabilan politik di sesebuah negara. Maka di meja perwakilan kerajaan pembuka kami akan tampil dengan 3 analisis kenapa hari ini kami ceritakan kepada anda kestabilan politik lebih penting daripada kestabilan ekonomi demi keamanan negara. Saya akan tampil dengan analisis pertama, iaitu saya akan tunjukkan kepada anda kestabilan politik dapat mengelakkan masalah pemberontakan daripada rakyat kerana tidak untuk keamanan sesebuah negara. Memang buku betul berbicara depan Datuk Seri secara live ni tuan yang betul. Baik, 2 lagi hujah akan diceritakan oleh Saudari Aino. Saya harap perwakilan semua dapat tunggu dan nantikan apa sambungan kes di meja perwakilan kerajaan. Baik, sebelum itu saya berminat dengan Datuk Johan. Kami juga menentusahkan kestabilan politik. Tidak. Kami akan tunjukkan kepada anda kestabilan ekonomi ini tidak akan menentukan kestabilan politik. Malah kestabilan politiklah sebenarnya akan menentukan kestabilan ekonomi. Baik, hujah pertama perwakilan kerajaan pembuka. Kenapa kami ceritakan kepada anda demi keamanan sejagat, kestabilan politik lebih penting daripada kestabilan ekonomi? Kerana dengan adanya kestabilan politik, kita dapat mengelakkan masalah pemberontakan daripada rakyat dan isu-isu pelarian yang akhirnya akan menjejaskan keamanan sejagat tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan berikan kepada anda contoh bagaimana sesebuah negara yang tidak ada kestabilan politik, bagaimana negara itu tidak ditadbir dengan adil dan tidak ditadbir secara berintegriti, akhirnya menyebabkan rakyat memberontak, dan ini yang akan mengganggu isu keamanan dunia. Contohnya, bagaimana isu di Syria. Isu di Syria ini kita boleh pandang sebagai isu yang lapuk, namun ini isu yang mengganggu gugat keamanan dunia tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana pemerintahan buku besi keluarga Bashar al-Assad yang akhirnya telah menyebabkan pemberontakan daripada rakyat. Bagaimana pemerintahan kaum Syiah ini menindas puak Sunni yang berada di Syria ini tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, tidak dapat memberikan akses pendidikan yang baik kepada rakyat. Kedua, penempatan dan keperluan asas mereka dibakar dan dimusnahkan. Ini adalah kerana tidak ada kestabilan politik di negara Syria. Apa kesannya kepada keamanan sejagat? Menurut UNHCR, hingga tahun 2015 sahaja, sudah lebih 30 juta rakyat Syria yang sudah menjadi pelarian di negara-negara jiran. Apa kesannya kepada keamanan sejagat? Tahukah anda, di negara Jerman yang paling banyak menerima pelarian daripada Syria ini, rakyat mereka telah melakukan pemberontakan. Tidak mahu lagi negara mereka menerima ramai pelarian sebab akhirnya
mengganggu-gugat keselamatan dan kesejahteraan rakyat di negara itu. Sebab itu saya tunjukkan kepada anda, apabila negara ini tidak ada kestabilan politik yang baik, akhirnya menyebabkan pemberontakan daripada rakyat yang mengganggu-gugat aspek keamanan sejagat, iaitu negara-negara jiran. Kita bandingkan dengan negara yang tidak ada keamanan ataupun kestabilan ekonomi. Contohnya, negara-negara dunia ketiga yang tidak mampu untuk memberikan keperluan asas kepada rakyat mereka. Contohnya seperti negara Bangladesh. Hingga menyebabkan rakyat negara mereka terpaksa bermigrasi ke negara-negara lain untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, bermigrasi ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan ini tidak pernah mendatangkan kemudaratan kepada keamanan negara. Sebab itu Malaysia mengalu-alukan 1.5 juta rakyat Bangladesh daripada negara miskin ataupun negara yang tidak mempunyai kestabilan ekonomi ini, akhirnya boleh mendatangkan kemudaratan kepada keamanan dunia. Kenapa negara kita sibuk mengambil ramai pekerja-pekerja daripada Bangladesh untuk masuk ke negara kita? Sebab akhirnya kemasukan daripada negara-negara miskin yang tidak ada kestabilan ekonomi inilah yang akan membawa kebaikan kepada ekonomi negara-negara lain. Sebab itu hujah pertama saya sudah tunjukkan kepada anda, demi keamanan sejagat, kestabilan politik lebih penting daripada kestabilan ekonomi. Mohon mencadang. Assalamualaikum. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ulurkan buat tuan yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan kerajaan, sahabat pembangkang, seterusnya hadirin dan hadirat sekalian, pecinta keamanan dunia sekalian. Assalamualaikum saya ulurkan buat anda semua. Selaku perwakilan pembangkang pembuka, dengan penuh rasa takzim, kami ingin menolak usul cadangan kerajaan pembuka dengan premis alternatif demi keamanan sejagat, kestabilan ekonomi lebih penting daripada kestabilan politik. Sebelum saya membentangkan hujah dan alasan kenapa premis kami perlu diterima dalam Dewan Perdebatan, saya ingin mengulas beberapa perkara yang diucapkan oleh kerajaan pembuka. Ada begitu banyak masalah. Pertama, dari sudut pendefinisian. Sebab bila kita bercerita mengenai keamanan sejagat, kita semua sedia maklum, keamanan sejagat ini adalah satu situasi yang aman di negara-negara dunia. Soalnya, bagaimana untuk kita mengukur keamanan sejagat ini aman ataupun tidak? Daripada kacamata siapa yang ingin kita ukur keamanan sejagat ini, warga Dewan sekalian? Jadi, apabila kerajaan pembuka tidak meletakkan kayu ukur yang jelas, maka perwakilan pembangkang boleh membuktikan apa-apa yang dikira sebenarnya aman, warga Dewan sekalian. Kedua, hari ini perwakilan pembangkang percaya kestabilan ekonomi dan juga kestabilan politik sama-sama penting. Tetapi dalam usul perdebatan, perkataan lebih penting itu menjadi kontroversi. Sebab itu kegagalan Al-Fatihah tidak bercerita apa keadaan yang lebih kepada kestabilan politik berbanding dengan kestabilan ekonomi. Contoh yang diberikan, apabila kita stabil dari sudut politik, kita dapat mengelakkan masalah pemberontakan. Hadirin dan hadirat sekalian, kami juga boleh tunjukkan apabila ekonomi negara itu tidak stabil, kita boleh untuk mewujudkan masalah pemberontakan rakyat. Contohnya, bagaimana krisis perebutan minyak, warga Dewan sekalian, daripada negara Sudan hingga berpecah kepada Sudan dan Sudan Selatan. Malah isu Aceh juga melibatkan isu perebutan pengagihan ekonomi. Jadi boleh juga menyebabkan pemberontakan. Jadi tidak ada nilai tambah kepada kes perwakilan kerajaan, warga Dewan sekalian. Dan bila bercerita mengenai ada rakyat Syria yang pergi ke Jerman, ada masyarakat daripada Bangladesh yang pergi ke Malaysia, inilah aman sebab Jerman dan juga Malaysia stabil dari sudut ekonomi dan boleh membantu pelatihan dan juga masyarakat. Maka keamanan sejagat itu ditawarkan dalam kestabilan ekonomi, warga Dewan sekalian. Maka selaku perwakilan pembangkang pembuka, kami mencadangkan kestabilan ekonomi lebih penting daripada kestabilan politik. Ada 4 alasan yang akan kami berikan. Pun begitu, saya akan bentangkan 2. Pertama, tawaran kestabilan ekonomi ini dapat menyatukan fahaman politik negara-negara yang berbeza. Dan yang kedua, negara ekonomi yang stabil lebih bersedia untuk berhadapan dengan sebarang ancaman. Dua lagi,
akan dibentangkan oleh saudari Anis. Sebelum tu, you can. Datuk, saya nak tahu kalau dalam konteks perebutan atau masalah, sebenarnya perbezaan ideologi yang menyebabkan mereka ini berebut untuk menyelesaikan masalah. Ya Muhammad, anda kena faham, dalam setiap tuntutan, apa punca dan isu yang menjadi masalah kepada konflik. Sebab itu kami tunjukkan, apabila masalah pengalihan ekonomi ini tidak dijalankan dengan baik, boleh juga menyebabkan masalah pemberontakan. Seperti kata saudari Ani Najibah, warga dewasa sekalian. Baik, saya mulakan hujah pertama, di mana saya akan tunjukkan kepada anda tawaran ekonomi ini yang stabil boleh menyatukan fahaman negara-negara yang berbeza. Kita semua sedia maklum, fahaman politik setiap negara ada banyak perbezaannya, warga dewasa sekalian, dari sudut sistem pemerintahan serta doktrin pentadbiran yang berbeza. Sebab itu, saya boleh tunjukkan di rantau ASEAN, kita adalah rantau yang sangat unik sebab setiap negara ada fahaman dan ideologi yang berbeza. Masyarakat di negara Malaysia mengamalkan sistem demokrasi, Vietnam mengamalkan junta tentera, Brunei mengamalkan sistem monarki. Pun begitu, walaupun fahaman politik dan ideologi ini berbeza, disebabkan tawaran ekonomi yang lebih stabil yang boleh diberikan ini, kita boleh bersatu. Contohnya rantau ASEAN terkenal dengan Komuniti Ekonomi ASEAN 2015, di mana negara-negara yang berfahaman berbeza ini boleh bersatu. Malah warga dewasa sekalian, Myanmar di bawah persidangan mesyuarat menteri-menteri ASEAN telah pun digesa untuk menjaga hak asasi rakyat Malaysia, hak asasi rakyat mereka, untuk mendapatkan tawaran ekonomi daripada Komuniti Ekonomi ASEAN ini, warga dewasa sekalian. Malah China dan Amerika Syarikat juga mempunyai hubungan politik yang sangat unik. Sebab China, kita semua sedia maklum, memang merupakan pengamal sosialis yang tegak berbanding dengan Amerika Syarikat yang dianggap sebagai hero kepada demokrasi. Pun begitu, disebabkan tawaran ekonomi yang diberikan antara hubungan dagangan antara kedua-dua buah negara ini, Mao Zedong, iaitu pemimpin China pada satu masa dahulu, telah pun membuka pasaran ekonomi China daripada pintu tertutup kepada pasaran terbuka, warga dewasa sekalian. Maksudnya, saya cuba tunjukkan dalam Dewan Perdebatan, walaupun ada fahaman dan ideologi politik yang berbeza, kita boleh bersatu di bawah kestabilan ekonomi. Sebab itu, demi keamanan sejagat, kestabilan ekonomi lebih penting daripada kestabilan politik. I know, silakan duduk, warga dewasa. Baik, saya mulakan hujah kedua. Di mana dalam hujah kedua ini, saya akan tunjukkan kepada anda negara-negara yang mempunyai kestabilan ekonomi yang lebih stabil ini dapat untuk bersedia dengan ancaman yang lebih kritikal, warga dewasa sekalian. Sebab kita semua sedia maklum, dalam suasana dunia yang semakin berkembang pentas, ancaman semakin banyak dan semakin kritikal. Contohnya ancaman wabak, penyakit dan masalah kebuluran. Pun begitu, saya tunjukkan negara-negara yang mempunyai kestabilan politik tidak dapat bersedia dengan ancaman kerana mereka tidak ada kestabilan ekonomi yang baik. Contohnya, dalam usaha negara-negara dunia berhadapan dengan penyebaran wabak virus Zika, negara yang stabil politik tetapi miskin seperti Colombia, Sierra Leone dan juga Malawi mempunyai masalah untuk menyediakan pusat kawasan kualiti, program pencegahan wabak penyakit dan melaksanakan kempen kesedaran menangani masalah ancaman-ancaman ini. Dan perkara ini berlaku kerana apa? Kerana mereka ini walaupun stabil dari sudut politik, tetapi mereka ini miskin, tidak ada kestabilan ekonomi. Sebab itu kami percaya untuk sesebuah negara itu lebih bersedia dengan ancaman, mereka ini perlu lebih mengutamakan kestabilan ekonomi kerana kami percaya demi keamanan sejagat, kestabilan ekonomi lebih penting daripada kestabilan politik. Saya mohon usul ditolak Dewan. Terima kasih. Hadirin sekalian, isu Israel Palestin ini adalah kerana ketidakstabilan politik. Isu di Syria kerana ketidakstabilan politik. Isu di Mesir kerana ketidakstabilan politik. Ini semua adalah contoh bagaimana ketidakstabilan politik ini jauh lebih teruk berbanding ketidakstabilan ekonomi. Sebab itu, di perwakilan kerajaan sebagai perwakilan yang ingin kita mendesahkan cara dan apakah yang perlu untuk kita ubati terlebih dahulu, saya percaya sebenarnya kestabilan politiklah yang perlu untuk kita berikan penekanan yang lebih. Kerana Dewan ini percaya demi keamanan sejagat, kestabilan politik lebih penting daripada kestabilan ekonomi. Sebelum saya teruskan dengan hujah-hujah
perspektif di perwakilan kerajaan pembuka, ayo lihat masalah di perwakilan pembangkang pembuka. Baru pembuka masalah dah banyak hadirin sekalian. Untuk bangun nanti macam mana masalahnya. Baik, hari ini mereka di perwakilan pembangkang pembuka tidak pernah boleh untuk membezakan isu kestabilan politik dengan pentadbiran atau sistem pentadbiran. Contoh hadirin sekalian, kalau Brunei mentadbir dengan guna monarki sepenuhnya, Malaysia dengan sistem parlimen berperlembagaan dan demokrasi. Ini bukan ketidakstabilan politik, ini hanya sistem pemerintahan. Ada masalah pun hadirin sekalian. Maksudnya contoh dalam hujah pertama ini tidak boleh diterima dalam Dewan Perdebatan. Tinggal lagi 3 hujah. Baiklah hadirin sekalian, isu TPPA, kata mereka Vietnam ini walaupun fahamannya lain, fahaman kita lain, maksudnya tidak pernah ada isu pun dalam perkara ini hadirin sekalian. Tetapi adakah anda tengok negara-negara yang bergolak menyertai TPPA? Ada Syria nak tentai TPPA? Tak boleh Muhammad. Sebab apa? Sebab politiknya bergolak. Maksudnya fahaman perwakilan pembangkang yang menyamakan sistem pemerintahan dan juga ketidakstabilan politik tidak boleh kita terima dalam Dewan Perdebatan hadirin sekalian. Apa lagi isu mereka bawa mengenai komuniti ASEAN? Katanya kita sudah ada satu komuniti. Jadi apa pembuatan anda mengenai kestabilan politik ini tidak lebih penting berbanding kestabilan ekonomi? Sebab walaupun kita sudah ada komuniti ASEAN, anda lihat bagaimana isu Rohingya, kita masih lagi berhadapan dengan isu peralihan masuk ke dalam negara kita hadirin sekalian. Kerana ketidakstabilan politik, rakyat Rohingya yang tidak lagi diberikan status kewarganegaraan dan ramai lagi yang dibunuh. Adakah ini perkara yang sudah baik dan aman sejagat hadirin sekalian? Maksudnya isu komuniti ASEAN ini tidak pernah memberi satu justifikasi kepada perwakilan pembangkang hadirin sekalian. Baik, isu seterusnya ialah mengenai krisis perebutan minyak di Sudan dan Sudan Selatan. Yang Muhammad, inilah masalahnya anda baca fakta separuh. Isu di Sudan Selatan, kita tidak pernah bercerita, oh, apa masalah Sudan Selatan? Masalah perebutan minyak? Tidak. Masalahnya ialah mengenai perang saudara di Sudan dan Sudan Selatan hadirin sekalian. Masalahnya apa? Ketidakstabilan politik lah hadirin sekalian. Maksudnya ketidakstabilan politik lebih penting berbanding kestabilan politik, lebih penting berbanding kestabilan ekonomi dalam isu keamanan sejagat hadirin sekalian. Baik, hari ini mereka bercerita isu bersedia untuk berhadapan dengan ancaman hadirin sekalian. Saya nak tanya kepada anda, kalau negara yang masalah kestabilan politik ini tidak baik, contohnya Syria, bolehkah mereka berhadapan dengan ancaman Islamic State hadirin sekalian atau IS? Sebab itu, menurut Central Intelligence Agency atau CIA, hari ini IS telah berjaya untuk meluaskan hingga 36 kawasan di Syria. Kalau mereka stabil politik, tentu lebih baik cara mereka berhadapan dengan ancaman IS ini hadirin sekalian. Sebab itu, di perwakilan kerajaan pembuka, demi keamanan sejagat, kestabilan politik lebih penting daripada kestabilan ekonomi hadirin sekalian. Baik, kita beralih kepada hujah kedua di perwakilan kerajaan pembuka. Saya akan bercerita kepada anda bagaimana kestabilan politik akan menjaga hubungan negara dengan negara-negara luar hadirin sekalian, yang seterusnya akan menjamin kestabilan ataupun keamanan sejagat hadirin sekalian. Tetapi kerana ketiadaan kestabilan politik, hubungan dengan negara-negara dunia juga akan terjejas. Jadi, kalau hubungan dengan negara-negara dunia terjejas, adakah stabil ataupun aman sejagat kita hadirin sekalian? Jawapannya tidak. Saya akan buktikan kepada anda negara yang dahulunya stabil dari segi ekonomi, tetapi kalau tiada kestabilan politik, hubungan dengan negara-negara dunia terjejas. Contoh mudah hadirin sekalian, di Mesir. Menurut laporan OPEC pada tahun 2006 dan 2007, Mesir ini menghasilkan ataupun menyumbang 18% minyak dalam kalangan negara-negara OPEC untuk pasaran dunia. Tetapi pada tahun 2010 bermula krisis politik ataupun ketidakstabilan politik di negara Mesir, akhirnya menyebabkan hubungan mereka dengan negara-negara luar telah pun terjejas. Contohnya, bagaimana negara Kanada, negara Australia telah menarik semula diplomat mereka dan menghentikan hubungan perdagangan dengan negara Mesir selepas berlakunya isu guling kerajaan Dr. Muhammad Morsi. Maksudnya, saya telah buktikan kepada anda, walaupun sesebuah negara itu benar aman dari segi ekonomi, tetapi kerana tidak ada kestabilan politik, akhirnya hubungan dengan negara-negara luar telah pun diputuskan. Maksudnya kita tidak dapat untuk menjaga keamanan sejagat, sebab aman ini bukan
bukan mengenai diri anda atau negara anda perseorangan, tetapi dengan negara-negara luar. Hadirin sekalian, sebelum kepada hujah seterusnya, sila. Yang Berhormat, macam mana pula komen anda apabila Amerika Syarikat merupakan antara negara yang paling banyak mengecam negara Arab Saudi kerana isu hak asasi, tetapi masih lagi merupakan rakan dagang pertukaran teknologi minyak terbesar antara dua negara? Yang Berhormat, anda ini tidak pernah mengaitkan isu-isu yang anda bangkitkan dengan keamanan sejagat. Jadi saya tidak boleh untuk terima pandangan anda yang bersifat satu spektrum itu semata-mata. Hadirin sekalian, hujah seterusnya ialah kestabilan politik akan membolehkan agenda kestabilan ekonomi untuk diubah. Hadirin sekalian, contohnya kestabilan politik dalam sesebuah negara ini akan memastikan agenda ekonomi kita juga baik untuk kestabilan masyarakat. Hadirin sekalian, contohnya negara kita yang tercinta, negara Malaysia, kita telah pun menunjukkan satu pelan ataupun pelan transformasi ekonomi dengan model baru ekonomi. Akhirnya Bank Dunia telah pun mencatatkan negara Malaysia ini sebagai negara ke-17 yang paling berdaya saing dalam isu perdagangan. Hadirin sekalian, dan kita boleh mengimport kepada 28 lagi negara-negara luar. Maksudnya kita berdaya untuk menghasilkan kestabilan ekonomi dengan negara luar. Sebab apa? Sebab kestabilan politik yang membolehkan kita untuk mempunyai agenda ekonomi yang baik. Hadirin sekalian, kesimpulan dan timbang cara perdebatan pra penggulungan ini saya buktikan kepada anda bagaimana demi keamanan sejagat, kestabilan politik lebih penting daripada kestabilan ekonomi kerana tiga perkara. Pertama, rakyat tidak akan memberontak dan menyusahkan negara luar. Kedua, kita boleh memastikan hubungan dengan negara luar terjaga. Dan ketiga, kita boleh untuk mempunyai pelan ekonomi yang baik. Terima kasih banyak-banyak penjaga masa. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya hulurkan buat warga Dewan sekalian. Saya masih lagi yakin dan percaya demi keamanan sejagat, kestabilan ekonomi lebih penting berbanding dengan kestabilan politik. Dua hujah yang dibuktikan oleh saudara Luqman. Pertama, tawaran kestabilan ekonomi dapat menyatukan fahaman politik yang berbeza. Dan yang kedua, hari ini negara yang mempunyai ekonomi stabil lebih bersedia untuk menghadapi dengan ancaman. Baik, simakkan kes perwakilan kerajaan pembuka. Pertama, saudara Ainur hari ini cuba mengelak untuk membidas hujah pertama saudara Luqman. Sebab beliau bercerita kami tak faham tentang apa itu kestabilan. Tentang Brunei, Malaysia, ini semua adalah sistem pentadbiran. Apa yang tidak dibidas oleh saudara Ainur, dalam keadaan Malaysia dan Brunei mempunyai kestabilan ekonomi yang baik, kita masih boleh untuk berdagang dan juga membuat hubungan diplomatik dengan negara Myanmar yang tidak mempunyai kestabilan politik. Warga Dewan sekalian, untuk kita menjaga keamanan sejagat, justru hari ini kami tunjukkan kepada anda, walaupun kita mempunyai masalah dalam kestabilan, walaupun ada kestabilan politik, warga Dewan, masalah dalam kestabilan politik, kita kestabilan ekonomi ini juga yang penting untuk menjaga keamanan sejagat. Saya berdebar-debar sebab hari ini Datuk Seri berada di depan saya, warga Dewan sekalian. Baik, hujah pertama perwakilan kerajaan pembuka hari ini tentang sebenarnya kestabilan politik untuk mengelakkan pemberontakan rakyat. Dalam hujah Syria saudari Aminah Jihad, beliau ceritakan di Syria ini kita ada masalah ketidakstabilan politik sebab tak bagi penempatan, sebab tak bagi pendidikan. Ini bercanggah dengan definisi anda. Sebab definisi kestabilan politik yang dibawakan oleh saudari Aminah Jihad adalah urus stabil negara dan hubungan diplomatik. Dan kestabilan ekonomi ini merupakan hak asasi manusia. Justru tak bagi pendidikan dan tak bagi penempatan adalah di bawah hak asasi manusia. Maksudnya anda sendiri telah bersetuju dalam hujah pertama anda bahawa kalau kita tak bagi kestabilan ekonomi kepada rakyat, kalau tak bagi pendidikan, kalau tak bagi penempatan, warga Dewan sekalian, kita akan menyebabkan pemberontakan kepada kerajaan, warga Dewan sekalian. Kerajaan ini akhirnya mengancam keamanan sejagat yang dibuktikan oleh saudari Aminah Jihad dalam Dewan Perdebatan sendiri. Maksudnya hujah pertama kerajaan pembuka menyokong perwakilan pembangkang, warga Dewan sekalian. Kemudian hujah mereka bercerita tentang kestabilan politik ini diperlukan untuk melahirkan agenda ekonomi yang penting, warga Dewan sekalian. Dan hujah ini juga pelik sebab saudari Ainur dia bercerita betapa pentingnya agenda ekonomi untuk menjaga keamanan rakyat, untuk menjaga kesejahteraan
warga yang sekalian, sebab ini yang anda hujahkan untuk menjaga keamanan sejagat. Justru warga yang sekalian hari ini, berdasarkan bidasan kepada perwakilan kerajaan pembuka, saya percaya hari ini kestabilan ekonomi lebih penting berbanding dengan kestabilan politik. Sebelum saya bergerak kepada sesi pembukaan, sila. Kestabilan politik kita lah, kita boleh untuk membuat agenda ekonomi yang baik berbanding dengan negara-negara Timur Tengah, contohnya negara Mesir, negara Syria, negara Tunisia yang banyak duit tapi tidak boleh diagihkan kepada rakyat sebab pemerintahan politiknya korupsi. Yang berhormat, bagaimana dengan negara Afrika? Negara Afrika ni mempunyai politik yang baik tetapi tidak ada agenda ekonomi yang baik, warga dan sekalian. Maksudnya hari ini, anda ada kestabilan politik pun tidak boleh untuk melahirkan agenda ekonomi yang lebih baik, warga dan sekalian. Baik, hujah ketiga perwakilan pembangkang pembuka hari ini, kenapa kestabilan ekonomi lebih penting berbanding dengan kestabilan politik? Sebab ia akan memberikan tekanan ekonomi untuk memenuhi tuntutan antarabangsa, warga dan sekalian. Dalam hujah ini saya akan tunjukkan kepada anda, untuk menjaga kestabilan ekonomi, negara-negara dunia terpaksa untuk memenuhi tuntutan antarabangsa. Isu pertama hari ini adalah isu tentang nuklear. Kita tahu betapa pentingnya nuklear dalam untuk menjaga keamanan sejagat, sebab salah guna senjata nuklear boleh membawa kepada perpecahan dan juga ketidakamanan dunia, warga dan sekalian. Kita tahu pada tahun 2002 apabila IAEA telah menjumpai kesan uranium di loji nuklear di kawasan Syed Iran dan Iran ini berdepan dengan tuduhan telah membina senjata nuklear secara haram, warga dan sekalian. Pun begitu, apabila hari ini negara-negara dunia telah menekan dan memberikan sekatan tekanan ekonomi ataupun sekatan embargo kepada Iran, warga dan sekalian, 2015 selepas bertukar pemerintahan daripada Ahmadinejad kepada Rohani, warga dan sekalian, Presiden Iran telah bersetuju untuk tidak lagi menghasilkan senjata nuklear dan membenarkan pegawai IAEA masuk kepada loji nuklear mereka dan membuat pemeriksaan. Maksudnya, dalam hujah ini saya buktikan kepada anda, disebabkan hari ini negara-negara dunia memberikan satu keadaan tekanan ekonomi kepada negara Iran, akhirnya negara Iran terpaksa akur dan juga memenuhi tuntutan antarabangsa, warga dan sekalian. Ini adalah satu keadaan untuk kita menjaga keamanan sejagat, sebab kalau Iran membina senjata nuklear tanpa kebenaran, ia akan mengancam keamanan sejagat, warga dan sekalian. Kemudian dalam isu hak asasi, warga dan sekalian, apabila pada tahun 1960 negara Cuba telah pun menindas hak asasi rakyat mereka dengan tidak memberikan akses kepada pendidikan, tetapi selepas diberi sekatan embargo oleh Amerika Syarikat, warga dan sekalian, pada tahun 1963 mereka terpaksa untuk memberikan semula hak asasi ini kepada rakyat Cuba. Maksudnya, tekanan ekonomi yang diberikan oleh negara-negara dunia hari ini, warga dan sekalian, menyebabkan hari ini mereka terpaksa untuk mengangkat tekanan ataupun ketidakadilan kepada rakyat mereka. Maksudnya hari ini untuk kestabilan ekonomi lebih penting berbanding dengan kestabilan politik. Hujah keempat perwakilan pembangkang pembuka, kesan kepada keamanan sejagat tanpa kestabilan ekonomi, warga dan sekalian. Dalam hujah ini saya akan buktikan ada negara yang mempunyai kestabilan politik tetapi tidak ada kestabilan ekonomi yang mengancam keamanan sejagat. Contohnya negara Meksiko. Anda perlu tahu Meksiko ini mempunyai kestabilan ekonomi, mempunyai kestabilan politik, tapi Meksiko adalah negara ke-7 paling miskin berada di rantau Amerika Selatan, warga dan sekalian. Dan anda juga perlu tahu dalam laporan Human Development Index 2013, walaupun mempunyai kestabilan politik, tetapi Meksiko merupakan pusat pengedaran dadah dunia terbesar dan mereka merupakan hari ini, warga dan sekalian, hak pemandangan manusia terbesar kepada negara Uruguay, Paraguay dan juga Brazil, warga dan sekalian. Adakah negara keamanan dunia sejagat hari ini? Kita boleh kira negara dunia ini aman kalau kita masih lagi memperdagangkan manusia dan dadah boleh dijual secara besar-besaran. Justru dalam hujah ini apa yang telah saya buktikan kepada anda, warga dan sekalian, walaupun ada negara-negara dunia yang mempunyai kestabilan politik tanpa kestabilan ekonomi, kita masih tidak lagi berjaya untuk menjaga keamanan sejagat. Mohon untuk membangkang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, hadirin dan peminat sekalian.
Kepada Ketua Dewan, seorang wira tidak akan pernah gentar walaupun berhadapan dengan Datuk Seri. Tapi saya cukup gembira kerana sebagai seorang anak bekas askar, ayah saya pasti berbangga melihat saya berdebat. Kalau hari ini kita berdebat tentang demi keamanan sejagat, kestabilan politik lebih penting berbanding daripada kestabilan ekonomi. Kita sama-sama menganalisis kes pembawaan Datuk Luqman Long di pembangkang pembuka. Begini logik beliau, hadirin sekalian. Kata beliau, ada sahaja hubungan ekonomi waktu Dewan yang mulia. Inilah lambang bagaimana mereka mengatakan keadaan lebih penting daripada kestabilan politik. Sebab itulah logik ini tidak boleh kita terima. Sebab anda perlu terlebih dahulu menganalisis bagaimana hubungan ekonomi antara negara dengan negara boleh wujud kalau tidak ada hubungan kestabilan politik antara negara dan negara warga Dewan yang mulia. Sebab itulah asas dalam perhubungan ekonomi perlu ada diplomatik politik yang baik. Sebab itu Datuk Luqman hari ini melompat terus berhujah bahawa ada sahaja hubungan ekonomi, inilah lambang hubungan ekonomi ini, kestabilan ekonomi ini lebih penting daripada kestabilan politik. Sebab itu kita perlu menganalisis sebenarnya kestabilan politik lebih penting berbanding dengan kestabilan ekonomi. Sebab dengan adanya kestabilan politik barulah hubungan ini boleh wujud, warga Dewan yang mulia. Itu pertama. Sebab itulah dalam hujah Datuk Luqman bercerita tentang Sudan Utara dan Sudan Selatan, hadirin sekalian. Kalau anda dengar baik-baik apa yang Datuk Luqman kata beliau, dengan adanya kestabilan ekonomi maka kita boleh menyatukan fahaman yang berbeza-beza ini. Saya nak tanya kepada anda, di Sudan ada sumber ekonomi yang cukup besar, iaitu mereka ada minyak, warga Dewan yang mulia. Namun kenapa mereka tidak boleh bersatu? Sedangkan mereka ini ada sumber minyak, warga Dewan yang mulia. Sebab mereka berpecah dari segi fahaman politik, warga Dewan yang mulia. Sebab itulah dalam menyatukan mereka ini, hadirin sekalian, hanya satu perkara, kita perlu satukan mereka dari segi politik. Sebab itulah kestabilan politik ini boleh untuk menjamin keamanan sejagat warga Dewan yang mulia. Kedua, kata mereka, hadirin sekalian, kita ada negara-negara seperti Vietnam, junta tentera. Kita ada Brunei, monarki, warga Dewan yang mulia. Dan mereka buat logik, ada sahaja hubungan ekonomi antara negara-negara ini negara-negara yang aman. Tuan jadi Pertua Dewan, anda perlu terlebih dahulu menganalisis. Ini biasa, negara-negara ada pentadbiran yang berbeza-beza. Namun kenapa pentadbiran yang berbeza-beza di dalam ASEAN ini boleh kita jaga dalam keadaan yang aman? Kenapa ASEAN masih lagi stabil? Sebab hubungan politik negara-negara ASEAN inilah yang menjadikan ASEAN masih lagi stabil walaupun berbeza fahaman politik, warga Dewan yang mulia. Ini analisis yang lebih tepat untuk kita percaya, warga Dewan yang mulia. Dan kita dengar hujah Datuk Arizatul ini, warga Dewan yang mulia. Kata beliau, negara dunia terpaksa ikut tuntutan antarabangsa dalam isu nuklear di Iran, hadirin sekalian. Katanya apabila Ahmadinejad ini ambil alih tampuk pemerintahan Iran, beliau ini mendapat tekanan ekonomi lalu menghentikan senjata ataupun pembangunan nuklear. Hadirin sekalian, analisis ini yang lebih tepat. Anda perlu tahu kenapa negara-negara dunia boleh bersatu untuk memberikan tekanan. Sebab negara-negara dunia ini mempunyai hubungan politik yang baiklah, warga Dewan yang mulia. Dan kestabilan politik inilah yang membawa mereka untuk bersama-sama bersatu memberikan tekanan kepada Iran, warga Dewan yang mulia. Ini yang lebih tepat. Dan saya nak tanya kepada anda, dalam hujah Datuk Arizatul ini, di mana sumbangannya kepada keamanan dunia? Sebab beliau hanya bercerita tentang Iran menghentikan pembangunan nuklear. Jadi apa bukti kestabilan ekonomi lebih penting berbanding kestabilan politik yang menyumbang kepada keamanan dunia langsung tidak pernah ditunjukkan, hadirin sekalian? Silakan Sarai. Apa komen anda apabila Greece tidak mempunyai kestabilan ekonomi, kesatuan Eropah sibuk halau mereka? Yang berhormat, apa soalan anda ini perlu faham. Di Greece ini, sumber ekonomi utama mereka adalah pelancongan. Dan pada saat ini, warga Dewan yang mulia, saya nak tanya kepada anda, adakah dalam keadaan kita berhadapan dengan masalah ini, kita tidak berhadapan dengan masalah keamanan? Masih lagi berlaku masalah keamanan, warga Dewan yang mulia. Ini yang perlu anda faham, hadirin sekalian. Baiklah, lanjutan kes di meja kerajaan penutup. Kalau hari ini kerajaan pembuka bercakap dalam konteks kesan-kesan ekonomi ini, warga Dewan yang mulia, kesan bagaimana kestabilan politik lebih penting daripada kestabilan ekonomi ini, bercakap dalam dua perkara. Pertama, iaitu konteks dalam negara macam mana boleh menyebabkan pemberontakan. Dan yang kedua, kesan tak stabil akan menyebabkan tidak terjaganya hubungan dengan negara luar. Maka saya akan lanjutkan dalam beberapa perkara. Pertama,
bagaimana kestabilan politik lebih penting berbanding kestabilan ekonomi. Dari aspek saya akan tunjukkan kepada anda wujud sahaja negara-negara yang mana ekonominya stabil namun negaranya masih lagi tidak aman. Hadirin sekalian, mari kita sama-sama terbang ke negara Timur Tengah, itu negara-negara Arab. Hadirin sekalian, contohnya hadirin sekalian, Arab Saudi, Qatar, Iraq, UAE dan juga Kuwait. Negara-negara Arab yang cukup kaya, mempunyai kestabilan ekonomi, ada sumber minyak. Hadirin sekalian, contoh saya berikan kepada anda, GDP negara Iraq 185.3 kerana mereka ini negara pengeluar minyak. GDP UAE 365.8 dan Egypt iaitu Mesir 271.4. Namun negara-negara yang mempunyai ekonomi yang baik ini adalah negara yang bergolak. Inilah keadaan yang saya boleh tunjukkan kepada anda, negara yang tidak ada kestabilan politik namun ekonominya baik, namun tidak mampu mencapai mesej keamanan. Sebab apa? Ribuan nyawa terkorban dalam negara-negara Timur Tengah ini sebab hubungan politik antara negara-negara dalam Liga Arab ini tidak dapat bersatu untuk membantras masalah ancaman yang berlaku dalam negara-negara Arab. Itu yang di Dewan. Kedua, mereka tidak pernah tunjukkan kepada anda bagaimana kalau politik ini tidak stabil akan menyebabkan kita mendapat campur tangan pihak luar. Hadirin sekalian, saya berikan anda fakta seperti yang berlaku di Libya. Hadirin sekalian, antara sebab ketidakstabilan politik adalah campur tangan pihak luar. Setiap kali campur tangan percobaan berlaku, pasti ada impak yang sangat besar. Warga Dewan yang mulia, contohnya pada tahun 2011, hadirin sekalian, rakyat menentang Muammar Gaddafi. Warga Dewan sekalian, Barat melalui NATO telah menyerang Libya. Hadirin sekalian, dan berlaku masalah kehancuran di negara Libya. Angkatan Jentera Khalifah Haftar sebagai pemimpin, tapi sebenarnya warga Dewan sekalian, mereka ini adalah sekutu Amerika Syarikat. Dan hadirin sekalian, pada saat ini disebabkan kestabilan politik yang tidak berlaku di negara Libya ini, Amerika Syarikat terus campur tangan di negara Libya ini. Warga Dewan yang mulia, dan Libya masih lagi dikongkong oleh penindas. Hadirin sekalian, logiknya hadirin sekalian, disebabkan tidak ada kestabilan politik inilah negara kita mudah mendapat campur tangan. Disebabkan tidak ada kestabilan politik lah negara-negara yang ada sumber ekonomi namun masih lagi bergolak dan ribuan yang masih lagi terkorban. Hadirin sekalian, saya tinggalkan pesanan dan mesej ini untuk anda. Sama-sama kita fikirkan, mohon usul untuk diterima Dewan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam buat semua. Tuan yang di-Pertua Dewan, kalau Datuk Ani dan Datuk Anis berdebar kerana ada Datuk Seri, saya lebih berdebar kerana ada buah hati dalam debat ini. Datuk Ainur, Tuan yang di-Pertua Dewan. Jadi, sebelum saya menjelaskan kepada anda beberapa sebab dan musabab perwakilan pembangkang pembuka ingin untuk menentang usul daripada diterima Dewan, saya rasa molek jika saya menegur beberapa kekhilafan yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini. Tuan yang di-Pertua Dewan, kesalahan terbesar rangkuman yang boleh saya lakukan dalam kerajaan hari ini apabila gagal meletakkan sebenarnya bagaimana kita nak bezakan lebih penting. Tuan, mari kita tinjau hujah-hujah mereka. Hujah-hujah mereka saya boleh bias dengan bagi satu contoh sahaja. Hujah pertama, sebab kestabilan politik elakkan masalah pemberontakan rakyat. Kita pergi ke Eropah. Negara Eropah semua stabil ekonomi. Pernah dengar atau tidak pemberontakan rakyat di sana? Tidak ada. Jadi, dekat Eropah ni, kestabilan ekonomi ke kestabilan politik yang membuatkan rakyat tidak memberontak? Ini misteri yang masih lagi tidak terjawab dalam perwakilan. Negara-negara luar. Saya janji satu contoh kan. Kita pergi lagi ke Eropah. Hari ini, ekonomi yang dijaga, perdagangan antara negara-negara Eropah lah yang menyebabkan hubungan mereka sentiasa baik. Jadi, kestabilan politik ke kestabilan ekonomi yang menjaga hubungan antara negara-negara ini? Misteri juga Tuan yang di-Pertua. Sebab itulah hadirin dan hadirat sekalian, tugas kami apabila kerajaan terlepas untuk membuat tanggungjawab mereka, dan malang sekali pembangkang pembuka juga terlepas untuk membuat tanggungjawab ini. Pembangkang penutuplah yang akan membalas apakah lanjutan dalam perwakilan pembangkang pembuka pada hari ini. Sebelum itu, dipersilakan siapa yang rasa dia paling anggun dan menawan. Yang Muhammad, kenapa itu menjadi rantau yang stabil?
politik yang boleh mereka dapat sebab mereka tidak update apa-apa pada mereka boleh dapat. Betul lah, anda paling anggun dan menawan, sebab itu anda buah hati saya. Itu tuan di Pertua Dewan. Di Eropah ada kesatuan ekonomi Eropah. Macam mana kita nak banding beza? Saya tanya semula soalan ini sebab hari ini anda tutup sebelah mata. Di pembuka, kenapa perdebatan bermasalah? Sebab tidak ada banding beza dalam satu contoh yang sama. Ini yang membuatkan kita tidak tahu yang manakah lebih penting dalam debat ini. Baik, untuk menyelesaikan misteri-misteri tersebut, saya akan menjelaskan kepada anda buah fikir daripada seorang penganalisis politik dan juga ekonomi antarabangsa yang sangat terkenal, iaitu Francis Fukuyama, tuan yang di Pertua Dewan, dalam makalahnya The End of the History and the Last Man. Bila kita bercerita tentang keamanan sejagat, kenapa ada perkataan sejagat? Global. Maksudnya kita perlu bercerita tentang hubungan antara negara-negara dunia. Dan bila kita ingin tahu kestabilan politik ke kestabilan ekonomi yang lebih penting kepada hubungan antara negara-negara dunia, untuk mengukur perkara ini kita perlu menganalisis dalam situasi dalam keadaan hubungan antara negara-negara dunia yang keruh, yang tegang. Apakah yang boleh memulihkan hubungan ini? Sebab itu ini demi keamanan sejagat, demi kita membentuk hubungan yang baik antara negara, agar masalah-masalah kecil mereka ini dapat kita selesaikan. Kestabilan ekonomi atau kestabilan politik yang memulihkan hubungan ini dengan yang diperlukan. Dan apakah pembuktian kami? Anda pasti tertanya-tanya kami nak jawab apa. Pastilah kestabilan ekonomi, tuan yang di Pertua Dewan. Dan hujah yang akan kami bentangkan, kestabilan ekonomi memulihkan hubungan yang keruh antara negara-negara dunia. Di manakah titik persetujuan dengan kerajaan pembangkang pembuka? Sebentar tadi anda pasti terdengar bahawa pembangkang pembuka menceritakan tentang penyatuan politik. Di sinilah kami membuat titik persetujuan yang akan kami lanjutkan dalam pembangkang pembuka. Baik tuan di Pertua Dewan, kita akan terbang kepada sejarah di Eropah. Tuan yang di Pertua Dewan, berima ayatnya di sana. Bila kita bercerita tentang keadaan di Eropah setelah Perang Dunia Kedua, hubungan antara negara-negara Eropah menjadi keruh. Sebab apa? Sewaktu Perang Dunia Kedua, mereka berpisah-pisah. Ada yang pilih AS di bawah NATO, ada yang pilih Kesatuan Soviet di bawah Pakatan Warsaw, tuan yang di Pertua Dewan. Jadi, apabila hubungan antara negara-negara ini menjadi keruh, apakah yang akhirnya berjaya memulihkan hubungan antara negara-negara Eropah ini, tuan yang di Pertua Dewan? Pastilah apabila pemimpin-pemimpin negara Eropah menyedari tentang kepentingan untuk mewujudkan kestabilan ekonomi, dan akhirnya terjelmalah Kesatuan Ekonomi Eropah, tuan yang di Pertua Dewan. Kesatuan Ekonomi Eropah inilah yang mencetuskan European Union atau Kesatuan Eropah pada hari ini. Jadi, anda boleh lihat bagaimana tuan yang di Pertua Dewan, apabila adanya kestabilan ekonomi yang dibentuk dan dijelmakan melalui Kesatuan Ekonomi Eropah, membentuk hubungan yang baik daripada keruh menjadi tidak keruh, tuan yang di Pertua Dewan. Kedua, di Asia Barat antara China, Jepun dan Korea Selatan yang bertegang, tuan yang di Pertua Dewan. Contohnya dalam isu berebut wilayah Kepulauan Senkaku, tuan yang di Pertua Dewan. Dalam ketegangan ini, apakah yang masih mengikat dan memulihkan ketegangan ini, tuan yang di Pertua Dewan? Saya akan kongsikan informasi perjanjian ekonomi 3 negara, China, ekonomi dan Korea Selatan. Ekonomi, tuan yang di Pertua Dewan, yang dibentuk pada 1997, yang akhirnya tetap mengikat hubungan antara negara-negara dunia ini. Walaupun berebut wilayah, tetapi kita masih rakan kerana ekonomi ini yang mengikat mereka, tuan yang di Pertua Dewan. Akhirnya hubungan yang keruh yang memulihkan itu adalah kestabilan ekonomi, tuan yang di Pertua Dewan. Akhirnya, kesimpulan dalam debat hari ini yang akan membezakan keempat-empat perwakilan adalah siapakah yang berjaya menjelmakan contoh yang paling baik tentang lebih penting. Dan anda pasti tahu jawapannya siapa. Pembangkang pembuka.
Hadirin sekalian, sampai hati Datuk Hadik, saya yang dah lama mula berasa dengan Datuk Aino nak jalan sebegitu sahaja. Kenalah, akan saya dengan Datuk Hadik, mana yang lebih secocok badannya untuk terus menganalisis masalah yang berlaku dalam Dewan Perdebatan. Saya yakin dan percaya seisi Dewan keliru. Maksud sebenar kestabilan ekonomi dan kestabilan politik telah diterangkan oleh kajian pembuka. Maksud kestabilan ekonomi yang melibatkan keperluan asas dan melibatkan ekonomi dijaga dengan baik. Tidak ada kena-mengena dalam hubungan ekonomi dengan negara-negara yang lain. Tuan Dipertua Dewan, maksudnya pembangkang perlu tunjukkan negara-negara ini lebih perlu memfokuskan kepada pembangunan keperluan asas dan dana ekonomi. Mana lebih penting membagi menjaga hubungan politik dengan negara-negara yang lain. Tuan yang Dipertua Dewan, ini sahaja debat yang cantik dibuka oleh kakak kita yang cantik, Tuan yang Dipertua Dewan. Namun sayang sibuk sekali, sayang tidak pernah disentuh oleh mana-mana perwakilan pembangkang. Ini yang pertama. Kedua, sebenarnya jelas kepada kerajaan penuntut. Sebenarnya saya boleh sifatkan kerajaan penuntut ini bukannya ada lanjutan, dia hanya tambah contoh sahaja kerajaan bukan Tuan Dipertua Dewan. Sebab kalau anda dengar hujah Dato' Lemah Long telah cerita pasal perbezaan pahaman monarki dan sebagainya. Apa sahaja dalam hujah Dato' Hadik? Soviet Amerika Syarikat dan mereka ini contoh di Barat, ini contoh di Asia sahaja. Tuan Dipertua Dewan, di manakah lanjutan idea baru anda? Sebab kalau anda dengar hujah Dato' Hadik juga sama saja ceritanya dengan kerajaan pembangkang pembuka, iaitu ada ketegangan. Kita gabungkan dengan penubuhan EU. Sama juga dengan ASEAN Community yang dibawa. Maksudnya dalam Dewan Perdebatan kali ini, pembangkang penuntut kita lupakan seketika. Hadirin hadirat sekalian. Baik, terus kepada analisis pembangkang pembuka yang menjadi punca kepada masalah pembangkang penuntut. Terus kepada satu soalan Dato' Hadik. Okey, contoh pembangkang pembuka adalah Brunei, Malaysia dengan Vietnam. Apa contoh hubungan tiga negara ini keluar? Dan Dipertua Dewan, anda juga tidak setuju hubungan politik negara ini juga ke? Dato' Lemah cerita ekonomi mereka ini disatukan dengan EU. Anda juga mesti tentang ASEAN Community. Maksudnya tidak ada beza, contoh sahaja yang berbeza. Baik, analisis kepada Dato' Lemah Long. Kalau anda dengar asas barangan Lemah Long adalah Malaysia ini masih aman, ekonomi kita baik, jadi Dipertua Dewan. Namun ini saya mau angkat menjadi bidasan. Kalau benar kestabilan ekonomi Malaysia menjadi baik, hujah pertama Dato' Lemah Long adalah menyatukan pahaman politik. Saya nak tanyalah status quo parti pembangkang yang Parti Barisan Nasional kita ini baik ataupun tidak. Walaupun Malaysia sudah ada kestabilan ekonomi, ini menggambarkan walaupun Malaysia ini sudah ada kestabilan ekonomi, kita masih lagi belum merapatkan hubungan antara Pakatan Rakyat dan juga Barisan Nasional. Tuan yang Dipertua Dewan, sekaligus mengakui dari hujah pertama, penyatuan pahaman politik ini tidak boleh untuk kita terima. Tuan yang Dipertua Dewan. Kemudian kata mereka, China ini mau hidung yang membuka pintu kepada Amerika Syarikat. Tahukah anda, sebelum China ini membuka pintu kepada Amerika Syarikat, China berusaha untuk membuat dasar tutup pintu untuk membangunkan dan mengekalkan kestabilan ekonomi. Namun sayang, rakyatnya tertindas dan rakyat menerima tekanan. Sebab itulah memaksa Mao Zedong untuk membuka pintu, menjalinkan hubungan politik dengan Amerika Syarikat. Maksudnya, kestabilan politik ini memang penting untuk kita jana dalam pembangunan keamanan. Tuan yang Dipertua Dewan, ini hujah pertama. Kemudian, hujah Dato' Lemah Long bercerita tentang menghadapi ancaman kritikal. Tuan yang Dipertua Dewan, dan bercerita tentang pergolakan-pergolakan yang berlaku dengan nyamuk. Tuan yang Dipertua Dewan, kalau sudah bergolak nyamuk pun kita sudah kisah hadiah dan sekalian. Baik, terus analisis pada hujah Dato' Adi Santul yang bercerita tentang isu Zika. Kata mereka, dalam krisis kestabilan politik ini kita masih lagi tidak menyampaikan isu Zika. Jadi saya tanyalah pada anda, dalam keadaan negara-negara yang sudah ada kestabilan ekonomi, bagaimanakah mereka boleh menyelesaikan masalah Zika? Anda juga tidak pernah membuktikan negara-negara yang ada kestabilan ekonomi ini boleh menghadapi masalah Zika. Maksudnya cakap jarang sahaja. Hadirin hadirat sekalian, juga tidak ada pembuktian. Tuan yang Dipertua Dewan, satu lagi soalan. Yang berhormat, macam mana pula dijemput? Dalam masa 10 tahun, 6 orang Perdana Menteri mereka tukar. Tapi mereka tetap aman sebab ekonomi mereka kukuh.
tukar Perdana Menteri, masalah ketahuan politik ke rombongan. Akan kita melakukan perubahan dan tentang pemimpin adil dan sekalian. Anda ini menyifatkan bila ada satu perubahan, ada satu sedikit masalah, oh ini ketidakstabilan politik. Sebab anda kena faham, ketidakstabilan politik ini bila berlaku pergolakan, bila berlaku campur tangan, ini sahaja yang anda perlu buktikan Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Baik, terus kepada hujah Anis Satul yang bercerita tentang ekonomi ini untuk memenuhi tuntutan antarabangsa. Sebenarnya saya boleh bidas mudah sahaja hujah pembangkang pembuka. Dalam dunia ini, tanpa kita membuat hubungan politik, kita akan tidak pernah untuk melakukan apa-apa perjanjian. Sebab itulah kenapa dalam negara-negara dunia yang sedang membangunkan senjata nuklear, Iran diserang bertubi-tubi. Sebab apa? Sebab Iran ini tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Amerika Syarikat, tidak mempunyai hubungan politik dengan negara kuasa besar lain. Sebab negara dunia ini terus meninggal. Buktinya, bila Israel membuat senjata nuklear secara diam, bagaimana negara dunia ini boleh diam? Sebab mereka ini ada hubungan politik yang baik dengan negara kuasa besar. Tuan Yang di-Pertuan Dewan, ini melambangkan kepada anda disebabkan kepentingan politik yang dijaga oleh negara-negara besar terhadap Israel boleh untuk membiarkan Israel membangunkan senjata nuklear berbanding dengan Iran yang menentang Israel. Akhirnya Iran menjadi tertindas. Hadirin hadirat sekalian. Dan hujah yang ketiga bercerita tentang kesan keamanan sejagat tanpa kestabilan ekonomi, bercerita tentang hak pandangan manusia. Saya sifatkan hujah ini sebagai hujah yang berat sebelah, sebab mereka terlupa untuk bercerita bagaimana dalam keadaan kestabilan politik kita juga mencari penyelesaian dalam pemberian hak. Hadirin hadirat sekalian, rumusan di meja perwakilan kerajaan penutup, kami lebih memberi sumbangan yang paling besar sebab kerajaan pembuka telah memberikan kepentingan menjaga kestabilan politik. Kami lanjutkan dengan bercerita bagaimana dengan ada keadaan ekonomi yang stabil pun belum menjawab masalah keamanan sejagat. Dan apakah sumbangan kami buktikan kepada anda, banyak negara-negara yang banyak keadaan ekonomi yang stabil, ekonomi yang baik, namun sayang seribu kali sayang, masalah terus berlaku, keamanan sejagat terus berlaku, penindasan terus berlaku. Ini mesej moral saya tinggal kepada anda. Jagalah hubungan politik kita terlebih dahulu, barulah kita boleh merangka segala dasar. Kalaulah dasar kita nak buat kalaulah kita nak buat satu dasar, orang tidak setuju, macam mana kita nak buat dasar? Hadirin hadirat sekalian, ini persoalan saya tinggal kepada anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Cuma suara. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama-tamanya saya terpanggil untuk mengajar keistimewaan tentang makna sebuah cinta. Cinta itu, tuan-tuan dan puan-puan, bukan secocok rupa macam Datuk Haziq atau secocok badan macam Datuk Fikri, tapi hati saya tetap berkongsi cinta yang sama dengan Datuk Ainur. Saya akan mulakan rentak perjuangan di perwakilan pembangkang penutup dengan menilai kekilafan yang dilakukan kerajaan pembuka. Pertama, mengelakkan masalah pemberontakan daripada rakyat. Hipotesis dalam hujah ini, kalau politik tak stabil, rakyat akan memberontak. Contoh yang mereka berikan, Syria ada pimpinan kuku besi Bashar al-Assad, politik tak stabil, akhirnya rakyat memberontak. Di Syria ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda hendak tahu, antara masalah yang paling besar adalah masalah ketidakstabilan ekonomi. Contohnya, jurang pendapatan antara puak majoriti dengan etnik-etnik lain terlalu lebar. Malah lebih 80% daripada rakyat Syria hidup di bawah garis kemiskinan makanan. Dan ini juga yang membawa kepada pemberontakan. Maksudnya, kalau mereka tunjukkan hipotesis mereka, kalau politik tak stabil rakyat memberontak, saya boleh sahaja nafikan hipotesis kalau ekonomi tak stabil seperti di Syria juga, rakyat boleh memberontak. Maksudnya, hujah ini langsung tidak eksklusif kepada kuasa politik. Hadirin dan hadirat sekalian, mana pernah lebih yang dibanding beza dalam usul ini? Langsung tidak ada. Malah apa yang lebih mendukacitakan saya, mereka langsung tidak mengaitkan tentang keamanan sejagat. Contohnya, mereka tunjukkan Syria tak stabil, rakyat memberontak. Apa keadaan sejagat yang terjejas? Ini yang tidak diceritakan oleh mereka. Hadirin dan hadirat sekalian, kalau lebih mereka telah hilangkan, kalau keamanan sejagat mereka telah hilangkan, apa yang tinggal buat mereka? Tinggal kenangan saja. Seterusnya, mereka bercerita kepada kita, sebab politik Bangladesh ini tak stabil, rakyat pun sekali lagi lah memberontak. Contoh pemberontakan rakyat Bangladesh,
pakat ramai-ramai pergi Malaysia cari kerja tuan-tuan dan puan-puan. Dan dengan megah Datuk Ani tanya kepada kita, kenapa negara kita dok sibuk nak terima rakyat Bangladesh? Saya ada dua jawapan buat Datuk Ani. Pertama, sebab rakyat Bangladesh pandai buat teh tarik. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kita terima sebab kita mampu menjaga kepentingan ekonomi dengan Bangladesh. Bangladesh memberikan buah kepada kita. Kita membekalkan kepakaran kepada Bangladesh melalui pemindahan industri. Contohnya di wilayah Bhopal, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kesan kestabilan ekonomi antara Malaysia dan juga Bangladesh ini, hubungan diplomatik antara kedua-dua negara semakin baik saban tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya, kestabilan ekonomi hasil daripada perjanjian Malaysia-Bangladesh membawa kepada keamanan sejagat antara dua buah negara ini, hadirin dan hadirat sekalian. Hujah kedua mereka, kestabilan politik menjaga hubungan dengan negara luar. Hujah ini, tuan-tuan dan puan-puan, kami pun boleh guna. Kestabilan ekonomi menjaga hubungan dengan negara luar. Sebab, tuan-tuan dan puan-puan, ekonomi Jepun, Korea Selatan dan China yang stabil. Hubungan ASEAN dengan kuasa Asia ini, tuan-tuan dan puan-puan, terjamin apabila ASEAN campur tiga diperkenalkan. Maksudnya kestabilan ekonomi juga membawa kepada kestabilan sejagat apabila tiga negara kuasa besar ini stabil. Kita pun terpanggil untuk membuat perjanjian dengan mereka, membuat hubungan dengan mereka di bawah program ASEAN tambah 3, tuan-tuan dan puan-puan. Malah, saya sejak kecil telah dipesan oleh George Santayana, iaitu manusia yang melupakan sejarah pasti akan mengulanginya. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, sewaktu zaman Perang Dingin terdahulu, tuan-tuan dan puan-puan, ada negara yang mempunyai kestabilan politik yang sangat kukuh. Contohnya Rusia dengan Pakatan Warsaw yang berkongsi ideologi yang sama. Dalam masa yang sama, Amerika Syarikat dan NATO juga mempunyai kestabilan politik yang sama. Namun apabila kestabilan politik ini wujud, kenapa hubungan di antara kedua-dua negara ini tegang? Sebab mereka sibuk pula menyaksikan hegemoni, tuan-tuan dan puan-puan. Hujah ini juga boleh untuk kita tolak. Dan hujah terakhir mereka, kestabilan politik membolehkan agenda ekonomi digubal. Saya ingin membawa anda semua terbang ke negara jiran kita, negara Thailand, Sawadee-Cup, tuan-tuan dan puan-puan. Di negara Thailand, politiknya tidak stabil. Ada krisis di selatan Thailand, ada krisis baju kuning, baju merah dan sebagainya. Malah dalam tempoh 10 tahun terakhir, 5 Perdana Menteri bersilih ganti. Maksudnya, politik Thailand tidak stabil. Namun dalam keadaan politik Thailand tidak stabil, mereka masih boleh menggubal agenda ekonomi yang baik untuk negara Thailand, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, kalau anda rujuk kepada The World CIF Factbook dengan izin Tuan Yang di-Pertua, Thailand telah diiktiraf sebagai kuasa ekonomi nombor 5 paling besar di Asia, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya, ketidakstabilan politik di Thailand tidak menggagalkan mereka daripada merangka agenda ekonomi yang baik, hadirin dan hadirat sekalian. Sebelum itu, saya mahukan Datuk Naim. Datuk, kita bukan nak nilai tak stabil politik, kita boleh pacu ekonomi. Tapi anda perlu nilai dalam keadaan Thailand tak stabil politik. Sebab itulah berlaku pergolakan dan pemberontakan di Thailand yang tak aman. Apa yang saya buktikan? Oh, saya ingat yang sorak itu penyokong UKM. Rupanya penyokong lain, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang saya buktikan adalah menafikan hujah mereka. Mereka kata kestabilan politik membolehkan kita mengubah agenda. Saya tunjukkan Thailand tidak stabil politik. Masih dengan mengubah agenda, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, perwakilan kerajaan penutup. Pertikaian pertama mereka, kami tidak ada lanjutan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kami tunjukkan adalah tentang penyelesaian konflik. Kalau negara-negara ini bergolak, apakah penawarnya? Apakah jawapannya? Jawapannya adalah tentang kepentingan ekonomi. Apa yang mereka tunjukkan hanyalah tentang potensi. Kita boleh bergabung kalau ada kuasa ekonomi. Namun apa yang kami tunjukkan bukan potensi, sebaliknya penawar. Kalau kita bertegang, kita perlukan apa? Kepentingan ekonomi bersama. Kalau Eropah bertegang kerana adanya kesatuan Soviet, kita wujudkan kesatuan ekonomi Eropah. Tuan-tuan dan puan-puan, perwakilan pembangkang penutup juga tidak ada sebarang lanjutan. Sebab mereka hanya melanjutkan atau menghuraikan hujah yang disampaikan oleh kerajaan pembuka. Contohnya, wujud sahaja negara yang ekonomi stabil, negara ini tidak aman. Ini adalah huraian bagi hujah pertama yang disampaikan oleh Datuk Ahmad Jihad, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya 48% lebih mengata orang mereka yang 10 kali ganda lebih, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang membezakan kami dengan kesemua perwakilan? Kami adalah satu-satunya perwakilan yang menjawab tentang isu lebih penting. Dan kami juga adalah satu-satunya
Menteri Perwakilan yang menjawab tentang keamanan sejagat. Kami menghormati usul perdebatan. Sebab itu, saya mohon untuk usul ditolak.